Bercakap tentang warisan, untuk segmen yang seterusnya ini, segmen usahawan, kita akan bawakan kepada anda. Usahawan ini memberikan perkhidmatan mengimbas lukisan-lukisan seni yang ada. Jadi kalau anda nak tahu, kita saksikan dalam segmen usahawan. Tanggapan masyarakat pada masa kini banyak dipengaruhi oleh teknologi-teknologi moden yang kian berkembang. Tanpa kita sedari, bahawasanya warisan seni dan budaya kini semakin pupus di mata masyarakat. Oleh itu, kehadiran dan kewujudan seorang usahawan yang telah membuka sebuah perniagaan berkonsepkan gabungan teknologi dengan seni telah membuka mata masyarakat untuk lebih mengenali dan menerokai peluang baharu tentang warisan seni budaya dengan lebih mendalam lagi. Saya sebenarnya merupakan pelajar di Universiti Melaya. Sekarang ni saya sedang membuat PhD di Fakulti Kejuruteraan Universiti Melaya. Dan latar belakang wariskan sebenarnya ialah idea antara founders, saya, Encik Muhammad Zaki dan juga Fazil, yang mana kami bincang dan melihat ada satu teknologi di Universiti Melaya ni yang kita boleh katakan boleh digunakan secara lebih meluas. Wariskan asalnya kita mula dengan perkhidmatan mengimbas, dan mesin yang kita gunakan untuk imbasan itu ialah merupakan mesin yang dimiliki oleh Universiti Melaya hasil kerjasama dengan Kyoto University. Jadi mesin tu kita nampak satu benda yang berpotensi lah, selain daripada digunakan untuk kajian dalam bidang kejuruteraan, kita nampak ada boleh digunakan juga untuk memastikan kita boleh memelihara hasil warisan budaya kita dengan mengimbas objek-objek yang seperti lukisan, manuskrip, blueprints dan juga tekstil yang kita rasa kalau tidak diimbas dan tidak disimpan, benda ini boleh lenyap daripada kita punya sejarah. Gabungan nama yang unik daripada perkataan warisan dan scan, wariskan, telah menarik perhatian masyarakat untuk lebih mendalami seni-seni lukisan, manuskrip lama yang terdapat di dalam negara dengan hanya menggunakan teknologi beresolusi tinggi. Sebenarnya masa saya mula-mula nak mencuburi bidang perniagaan ini ialah disebabkan saya rasa ada satu keperluan daripada diri saya untuk mencabar diri. Sebelum ini saya ingin untuk menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi di luar negara. Tetapi rezeki saya berada di sini dan saya nampak ia merupakan satu peluang untuk saya buat lebih lagi daripada apa yang sekadar untuk belajar peringkat PhD. Jadi saya ambil keputusan untuk memulakan perniagaan, berbincang dengan rakan pengasas wariskan, dan kami mengambil keputusan masa itu untuk mencuba mendapatkan grant. Maknanya kita masuk cycle pitching, jumpa dengan potential funders, yang mana daripada situ kita tengok sama ada idea kita ni boleh pergi jauh ataupun macam mana. Hasil perkongsian perniagaan beliau bersama dua rakannya telah membuka perniagaan syarikat secara kecil-kecilan untuk membuat pengintingan dan menyimak isi kandungan jurnal. Kini mereka telah berjaya membina sebuah syarikat milik persendirian bersama dua rakan kongsinya. Dalam pada itu, kekangan modal juga mempengaruhi perniagaan beliau bersama dua rakan kongsinya. Namun, ia bukanlah dijadikan sebagai alasan untuk mengembangkan lagi perniagaan beliau. Dengan hanya berbekalkan bantuan geran sebanyak RM500,000 daripada Teraju melalui skim permulaan usahawan Bumi Putra, kini beliau telah berjaya membuktikan perniagaannya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Selain daripada mengimbas, menggunakan pengimbas beresolusi tinggi ini, kami juga ada buat servis seperti augmented reality, iaitu realiti gabungan, virtual reality, projection mapping. Kita ada juga buat hologram. So benda-benda yang kita dan juga betul training, workshop, bengkel, yang mana kita dalam bengkel itu kita mengajar budak-budak seawal umur 9 tahun untuk mengenali teknologi augmented reality atau realiti gabungan ini, tetapi dengan satu twist, dengan satu tambahan, iaitu kami ajarkan juga, mengenalkan juga mereka dengan warisan budaya yang kita ada. Jadi contoh dalam bengkel yang kita buat, selain daripada memperkenalkan teknologi tersebut, kita juga memperkenalkan maklumat seperti wow, memperkenalkan batik dan sebagainya. So mereka bukan sekadar belajar teknologi, tapi juga terdedah
Dan banyak antara mereka tidak tahu pun sebenarnya setiap negeri dari Malaysia ni ada wow-nya yang tersendiri. Jadi itu pun satu perkara yang kami rasa sangat penting untuk kita terapkan pada generasi muda yang sedang belajar ini. Perkhidmatan mengimbas yang disediakan oleh beliau merupakan antara yang pertama di Malaysia berbanding negara-negara lain seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Eropah yang menyediakan perkhidmatan seumpamanya. Lazimnya beliau akan turut serta bersama-sama pelanggannya untuk mendapat maklum balas serta kehendak mereka dalam menghasilkan produk yang mengikut cita rasa mereka. Nasihat saya selalu yang saya sebut ialah kalau ada rasa nak start something, nak mula jadi seorang usahawan, mulakan. Bermulalah secepat yang boleh. Sebab apa yang kami alami memang menjadi seorang usahawan ni bukan perkara yang simple, bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau kita tidak mulakan, kita tidak memaksa diri kita untuk belajar secara pantas dan akhirnya dapat apa yang kita nak. Jadi nasihat saya ialah mulakan, jangan takut. Kalau dah ada idea tu terus plan kan macam mana kita nak jadikan perkara itu sebagai satu bisnes. Harapan beliau bersama dua rakan kongsinya mengharapkan perniagaan yang dibina berkonsepkan gabungan teknologi dan seni ini akan dapat diterima oleh masyarakat umum agar ia memberi impak serta pentingnya memahami seni warisan di negara ini.